Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu pengumuman yang penting yang saya harapkan daripada sahabat-sahabat semua untuk sama-sama hadir pada hari Rabu ini. Esok kan? Esok saya akan bersama dengan satu-satunya warga Malaysia, rakyat Malaysia yang menetap, yang tinggal di Palestin, iaitu saudara Nadir An-Nuri. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kita cuba hubungi dan susun atur, kita dapat waktu esok jam 3.30 hingga pukul 5. Esok 3.30 hingga pukul 5 selama 1 jam setengah. Esok simpan waktu dan tolong, mungkin kita akan live sama ada melalui page Ustazah Asma ataupun kita akan gunakan platform page yang baru tapi di bawah nama saya, iaitu Berjuang Bersama UH. Itu antara langkah keselamatan yang perlu kita ambil bila melibatkan isu terkini Palestin. Jadi tuan-puan dan Allah sekalian, untuk kita memahami hakikat apa yang berlaku di sana, kita mungkin kena mendengar daripada orang yang tinggal di sana. Memang benar kata-kata yang mengatakan bahawasanya rakyat Palestin pun ramai yang lara, ramai yang lari jauh daripada agama, dan ramai juga rakyat Palestin menjadi mengikut telunjuk Yahudi. Apabila Yahudi Israel membuka jalan laluan untuk membuka hiburan-hiburan pub, ya, rakyat Palestin pun ada pergi membuat maksiat dan sebagainya. Bahkan suasana Masjid Al-Aqsa kalau bukan pada bulan Ramadan juga lengang. Maksudnya bukan kita bayangkan, okey, Masjid Al-Aqsa ni selalu dipenuhi oleh umat Islam, waktu subuhnya penuh, tidak juga. Begitu sebagaimana kita di sini, kebanyakannya kita ni lara, jauh daripada agama, lalai dengan hiburan. Rakyat Palestin juga menghadapi situasi yang sama. Mana-mana pun, subhanallah. Dan bukan semua rakyat Palestin ingin berjuang membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan semua. Sebab itu kita tengok kenapa macam tak seiring, kan, pentadbiran, pemerintah, politik, apa itu Fatah, apa itu Hamas dan sebagainya, tuan-puan dan Allah sekalian. Jadi kita mendapat insya-Allah besok, nantikan kita akan buat pengumuman, kita akan live melalui siaran mana esok jam 3.30 hingga pukul 5. Dan pada waktu tersebut sangat cantik kerana ketika itu sana waktu malam. Sana pukul berapa? Sana di Palestin ada di Ustaz Haris ada sebut, buka lah WhatsApp tu. Okey, di sana pada kita jam 3.30 pukul 5, di sana jam sebut je dek, tak payah tunjuk. 4.16 pagi sekarang. 4.16 pagi sekarang. Bukan, masa kita live tu Ustaz Azmi, Ustaz Hafiz, Ustaz Haris ada sebut dalam WhatsApp tu. Sana malam. Malam tu sudah tengok. Ya, sana malam. Cuba tengok komen yang Ustaz Haris tu. Adik saya dah start dah, tapi dia tak cakap apa. WhatsApp tu. Kat Hijrah. Okey. Sekarang pukul berapa kat sana sekarang? 4.16 pagi. Kalau gitu, kalau kita tengah hari, dia pagilah. Sana pagi. Ya, macam waktu sekarang. 5 jam ke depan. Kita 5 jam ke depan. 5 jam cepat. Okey, kita 5 jam ke depan. Kalau pukul 3.30 kita live, sana pukul berapa? Dan 10 pagi. Ya. Okey, itulah waktu yang kita dapat dengan beliau. InsyaAllah besok kita simpan waktu 3.30 sampai pukul 5. Dan kita bukan sekadar bukan tujuan utama saya, Ustazah nak kutip derma lah tu, infak. Itu banyak pihak. Kami bukan sasarkan kutipan derma. Sasaran saya adalah untuk beri kefahaman kepada kita semua tentang apa sebenarnya yang berlaku di Palestin dan apa kaitan kita dengan Palestin. Adakah kita berdosa kalau kita tak bantu? Dan
Sebenarnya kebangkitan Palestin tu pencetuslah. Ia perlu dibangkitkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Jadi esok simpan waktu 3.30, tunggu pengumuman, kita akan keluarkan poster, kita akan bersiaran di FB mana. Mungkin kita akan bersiaran di saluran yang Instagram pun sama, tapi kita boleh tengok dah ramai kena hack, ramai dah kena gam, ramai yang kena block kan akaun. Jadi saya tetap mengambil langkah berjaga-jaga supaya medium dakwah melalui Instagram dan page UAH ni boleh berjalan seperti biasa. Jadi itu langkahnya. Nantikan poster yang kita akan umumkan besok. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ini adalah live pertama saya selepas Aidilfitri. Live pertama saya. Kita Aidilfitri hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin semalam kita relive. Kita buat live semula. Kita ulang semula. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, ini live pertama saya selepas Aidilfitri. Kenapa Ustazah kuatnya beraya sampai tak ada live, tak ada kuliah, tak ada ceramah apa? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Alhamdulillah, raya pertama ialah kita luangkan masa kan. Kemudian sekian-sekian. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat, bukan raya dah. Syawal pertama, Syawal kedua, Syawal ketiga, iaitu hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Masya Allah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Semalam memang masuk pejabat dan meeting. 3 hari full ni, saya buat apa? Saya buat operasi besar-besaran rumah. Saya buat operasi besar-besaran tuan-puan dan puan-puan sekalian. Bukan saya nak cerita apa ni. Saya nak bagi tahu. Selepas saya buat operasi, saya rasa tenang sangat. Operasi apa tu Ustazah? Saya buat operasi daripada satu tempat ke satu tempat, bongkar semuanya. Saya bermula dengan dapur. Saya keluarkan semua barang dapur. Semua barang dapur. Bekas, tupperware, periuk, belanga, semua tak ada kecuali. Saya minta anak-anak, sebab satu masa sebelum ni saya tak ada cuti, Sabtu Ahad pun kerja. Jadi tujuan saya kata macam ni, kita akan pilih mana yang betul-betul kita nak guna. Yang kita tak nak guna, kita akan bagi kepada orang yang elok. Yang mana perlu buang. Okey, lepas tu kita keluarkan semua, subhanallah. Separuh barang tu kita kata okey, ini memang Umi sayang tapi Umi tak guna. Okey, gelas-gelas ni memang sayang tapi tak guna. Kita bagi pada orang, kita dapat pahala. Buat clearance, lega. Lepas tu pergi pula ke bilik, setiap bilik anak. Baju sebahagian baju anak-anak, okey, yang elok kita infak, kita agihkan. Kalau orang tanya Ustazah agih ke mana? Okey, kalau di tempat kami ni ada beberapa kawasan yang mana kalau kita letak barang, orang akan pergi kutip. Ada tong sampah besar, jangan letak dalam tong sampah. Letak je tepi-tepi, lepas tu kita siap buat terbuka. Kejap lagi ada ramai yang ambil untuk jual, untuk pakai, untuk kegunaan dan sebagainya. Jadi bila saya tahu tu memang kita letak situ, dan ada juga kita agihkan kepada orang. Baju anak-anak, saya kata okey, pilih baju-baju yang nak pakai gini-gini, dan kalau rasa tak pakai walaupun sayang, bagi. Sama juga clearance baju saya, clearance baju suami kan, yang kita tetapkan. Contoh baju berjalan ada berapa helai je, baju ni berapa helai saja. Pergi pula bahagian semua saya bongkar semua. Tak ada satu part. Sampai anak hari ni tanya, Umi operasi mana lagi? Kita dah habis semua bahagian. Barang-barang anak yang kecil-kecil yang sama ni simpan dah stor dah kosong, kita keluarkan semua. Basikal-basikal yang kita rasa okey, basikal anak yang kita sayang, kasut-kasut apa semua yang kita dah tak pakai walaupun elok sebab sayang, semua letak dah. Dan saya rasa masa tu yelah, orang yang terima ni kenapa ni bagi-bagi ni, kenapa? Saya kata saya rasa macam zaman, ya tuan-puan sekalian, ini zamannya, zaman akhir zaman. Kalau tak tunggu akhir zaman, tanda-tanda kiamat memang dah jelas banyak tuan-puan sekalian. Dalam waktu kita jaga berkenaan dengan SOP, kesihatan, keselamatan semua tuan-puan yang berkati Allah sekalian, kita kena buat persiapan untuk menghadapi fitnah yang paling besar, itu Dajjal, fitnah kecil yang dah keluar. Tuan-puan sekalian, wabak COVID-19 ini bukan ujian kesihatan, keselamatan, nyawa sahaja, tapi dia menguji semua. Subhanallah, saya bukan secara peribadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, saya menghormati kedua-dua pandangan. Menghormati, tak mengejek, tak menghina. Walaupun ada pandangan setengah pihak tu macam kelakar, macam lucu, macam tak logik, tapi saya baca. Untuk menghina, untuk mengejek, untuk mempeli, untuk mempelekehkan, tidak. Ia rugi untuk diri kita, akhlak yang buruk.
Bila saya baca perkongsian-perkongsian daripada pihak yang kita sebut yang mewujudkan konspirasi, kan istilahnya kita sebutkan konspirasi, bila dia kaitkan dengan sekian-sekian, ini agenda-agenda Yahudi, agenda konspirasi, agenda Freemason, agenda. Lepas tu ada grup yang kita sebut realistik, grup berdasarkan fakta saintifik dan sebagainya, grup-grup agamawan dan sebagainya. Kalau saya baca semua, saya dengar semua. Sampai peringkat saya fikir, ya Allah, ini zamannya. Yang mana zaman ini tuan-puan yang minta sekalian bukan akan semakin pulih, tak. Kita sedang meniti satu demi satu anak tangga. Kita sedang membuka satu demi satu tirai untuk menuju ke fitnah-fitnah yang lebih dahsyat. Fitnah-fitnah yang sedang kita lalui sekarang bukan semakin kurang, bukan semakin pulih, tak. Kita akan semakin worse, is getting worse. Ia akan semakin teruk, semakin dahsyat, semakin parah. Subhanallah. Kalaulah kita kata, okey, insya-Allah esok berlaku perubahan ini, tak. Sehinggalah berlakunya keluar Dajjal dan sebagainya, kan selepas itu barulah kembali semula kepada kemenangan kekuasaan Islam menguasai 2/3 dunia dan sebagainya. Itu selepas zaman fitnah yang sangat dahsyat, selepas Dajjal dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bukanlah bermaksud kita ni pasrah, tak payah buat apalah, dah memang dah zamannya, memang Nabi dah sebut. Kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman yang keenam iaitu beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat berserta dengan beriman dengan tanda-tanda yang akan berlaku. Dan tanda-tanda ini disebut dalam hadis yang sahih. Tanda-tanda ini disebut di dalam firman Allah dan sebagainya. Alim ulama kan yang telah membuat kajian secara ilmiah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa persiapan kita untuk bertemu dengan semuanya? Apa persiapan kita? Mana-mana manusia yang masih sibuk berkenaan dengan hal orang lain dan lagi bab aib manusia yang lain, dia adalah orang yang rugi. Sebab itu disebutkan oleh ulama akhir zaman, bila dah keluar tanda sekian-sekian. Kita tengok wabak COVID-19 ni, tuan-puan sekalian, apa yang berlaku kepada kita semua. Wabak ini benar-benar membuatkan kita umat Islam hilang nilai diri kita, hilang sungguh. Subhanallah. Ya, memang saya bukan nak menentang SOP ke tidak. Saya nak beri kita kefahaman ujian apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ujian apa yang sedang kita lalui sekarang. Ya, sama-sama umat Islam kita berjumpa, tidak ada lagi bersalam. Ya, tidak ada lagi bersalam. Sedangkan hadis Nabi yang sahih, bila kita bersalam akan gugur dosa. Masya Allah, itu sunnah Nabi yang sangat besar. Bila solat berjarak, solat, ya, itu pun saya bukan nak bahaskan. Kita dah solat berjarak, jauh, tak rapatkan saf, kita tak boleh bersalam. Senyum itu satu sedekah kan. Bermanis muka itu sedekah. Kita dah tak ada senyuman sesama kita. Kita dah tak ada saling ziarah-menziarah. Anak-anak tidak dapat berbakti menjaga orang tua. Kita terputus hubungan silaturahim, kemungkaran berleluasa. Hari ini umat Islam memang tenggelam. Kita tengok di Malaysia saja dalam hiburan demi hiburan, melayan movie ke movie, Netflix ke Netflix. Tingkatan melihat pornografi, video lucah sangat tinggi. Dicatatkan antara yang tertinggi di Asia adalah Malaysia. Antara negara yang tertinggi capaian video lucah adalah Malaysia. Ini berdasarkan beberapa portal lucah. Mereka boleh kesan capaian-capaian ini daripada negara mana. Kalau di Asia, Malaysia. Orang yang tak biasa tengok video lucah pun tengok video lucah. Peningkatan kes penceraian semakin tinggi, peningkatan penderaan makin tinggi. Kita boleh tengok pembunuhan yang kejam berlaku dalam tempoh COVID ni yang sangat berat. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, tengok saja di media sosial, kebencian begitu berleluasa. Setiap hari ada je aib umat Islam dibuka, dibongkar, diselongkar untuk dijadikan bahan cerita. Subhanallah, tuan-tuan dan sekalian, apa yang berlaku sebenarnya? Sama-sama orang alim, sama-sama orang soleh saling membuka aib, sama-sama orang agama, sama-sama orang politik saling, subhanallah, sama-sama rakyat. Semua kacau bilau ini, tuan-puan dan mata Allah sekalian, ia bukan akan semakin perlahan, semakin kurang. Kacau bilau ini bukan semakin baik, semakin pulih, ia akan semakin parah. Sehingga keluarlah sebesar-besar, seutama-utama fitnah yang paling utama, iaitu fitnah tu Dajjal. Tapi sebelum fitnah Dajjal yang sebenar keluar, kita hari ini telah kalah dengan fitnah-fitnah kecil yang telah disusun oleh para musuh Islam. Sebenarnya, Masya Allah, yang sedang merosakkan kita ada daripada dalam umat Islam sendiri. Masya Allah. Okey, mungkin ada yang tanya, Ustazah,
Apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Tuan-tuan dimati Allah sekalian, tolong istiqamah. Istiqamah dengan amal-amal soleh. Istiqamah walaupun sedikit, tapi istiqamah. Yang pertama, jaga solat fardu 5 waktu di awal waktu. Cuba sedaya upaya. Kalau ada apa-apa yang menghalang kita untuk solat di awal waktu, cuba uruskan. Dan tidak rugi kita mengorbankan sesuatu untuk kita dapat solat di awal waktu. Ketika 3 tahun yang lepas, 4 tahun yang lepas, tuan-puan, kisah benar, saya pernah naik satu teksi. Kemudian pemandu teksi, ini cerita bukan sebelum wabak ni, masa tu saya kerja di Jabatan Agama lagi. Maksud cerita ni dah lama, 6 tahun, 7 tahun yang lepas. Subhanallah. Masa tu saya ada conference di KL. Jadi saya pergi dengan naik komuter. Lepas tu saya naik komuter, kemudian saya naik teksi. Masa tu Grab semua tak ada untuk menuju ke conference tu. Masya Allah. Bila saya pergi, saya ingat masa tu saya pergi dengan arwah Ustazah Nur Hayati Musa. Saya pergi berdua, conference halal dekat MITI macam tu lah. Kemudian bila saya naik teksi tu, yang pembawa teksi tu kita tahu orang educated. Sebab dia boleh cakap in English lah, dia boleh cakap, dia boleh speaking. Bila saya tanya, bila borak, saya memang suka borak. Saya orang yang ramah. Dengan pemandu teksi mesti akan bercakap. Saya tanya itu, saya tanya ni. Lepas tu dia boleh speaking tau, dia boleh speaking. Saya bertanya, encik, background encik apa sebenarnya? Sebelum encik bawa teksi ni, encik kerja apa? Kemudian dia cerita, dia adalah manager besar sebuah bank. Gaji dia dah RM10,000. RM20,000 ke RM30,000. Dia kata, puan, saya memang peringkat yang dah ada driver. Saya ada rumah besar yang mewah. Tapi satu benda yang saya tak dapat adalah solat awal di awal waktu. Solat fardu di awal waktu itu saya tak dapat. Puan, saya tak dapat. Saya dapat semua apa yang saya nak. Saya dipanggil tuan, saya dipanggil bos, saya manager besar bank. Subhanallah. Saya ada rumah besar, semua Allah bagi. Tapi yang saya tak dapat daripada Allah adalah solat jemaah, solat fardu di awal waktu dan di masjid. Lepas tu saya kata, apa yang tuan buat? Saya tinggalkan semua, saya berhenti kerja. Saya berhenti dan saya bawa teksi. Saya kata, ya Allah, tuan tinggalkan semua. Kata Ustazah, ia sangat berbaloi. Apa cabaran tuan? Peringkat awal tuan lalui apa? Dia kata, puan, pertama yang paling tak boleh terima adalah isteri saya. Sebab daripada kehidupan yang mewah, daripada kami ada rumah yang besar, akhirnya saya terpaksa jual rumah tersebut sebab saya tak mampu nak bayar. Kami berpindah ke rumah yang kecil. Daripada kami ada kereta-kereta yang besar dan mewah, sekarang salah satu kereta adalah teksi ini. Anak-anak susah nak terima, puan. Anak-anak susah nak terima. Perubahan hidup yang sangat drastik. Namun dia kata, Ustazah, lama-lama Allah berikan ketenangan, kebahagiaan yang tidak pernah kami rasai ketika kami hidup mewah dulu. Saya kata, ya Allah, hebatnya tuan. Pengorbanan yang sangat hebat. Ustazah, masa tu saya bukan penceramah, saya bukan siapa-siapa. Dia panggil puan lah. Dia kata, puan, sekarang saya boleh berhenti 10 minit sebelum solat untuk panggilan paling utama adalah panggilan Allah. Bila azan datang, hayya ala salah, hayya ala falah, datanglah menuju kepada solat, datanglah menuju kejayaan. Saya membayangkan saya sedang menuju kepada al-falah, iaitu syurga Allah. Kejayaan yang sebenar adalah bila saya boleh bawa diri saya dan ahli keluarga saya ke syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Jadi kenapa kita tidak mahu menyaut hayya ala solah, datang kepada solat, datang menuju kejayaan? Kejayaan yang sebenar adalah kita bebas daripada api neraka. Kejayaan sebenar adalah apabila kita dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Dan bila ada orang, dia kata, puan, pemandu teksi semua nak pelanggan. Tetapi bila dah kita dah tahu waktu solat, saya tak akan ambil mana-mana pelanggan. Walaupun pelanggan tahan teksi saya, kerana bila nak tiba waktu solat, saya akan menuju ke rumah Allah. Saya akan solat berjemaah di masjid. Dan nikmat bila boleh solat fardu berjemaah 5 waktu, nikmat yang tidak ada taranya. Dia kata, Allah berikan kemanisan, Allah berikan kenikmatan. Isteri saya, anak-anak saya semua berubah, Ustazah. Kalau dulu anak saya ada perangai sekian-sekian, isteri saya semua berubah, Ustazah. Dan ia tidak ada nilai sedikit pun nikmat yang saya miliki sekarang dengan apa jua kekayaan, kebahagiaan yang lain yang dimiliki di dunia ini. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Di dalam solat, ada apa di dalam solat?
Di dalam solat ada pujian kepada Allah. Kita mula dengan solat Allahu Akbar, kita memuji Allah yang maha besar. Kemudian kita sambung Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Nabi sebut, barang siapa yang membaca doa iftitah tu, akan dibuka pintu langit, dibuka, doa-doanya akan diangkat oleh Allah. Kemudian kita mula dengan Al-Fatihah, ada pujian kepada Allah. Dan diselangi Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Ada doa di dalam solat. Siapa yang menunaikan solat, jaga sungguh. Dalam solat ada selawat. Pada tahiyat, dalam solat ada syahadah. Kita akan memperbarui solat kita. Kita akan memperbarui syahadah kita setiap kali solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat ada istighfar, ada permohonan ampun. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku dan sebagainya. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, sebab itu kalau siapa yang malas pun nak berdoa, malas nak berzikir, malas nak buat amal soleh banyak-banyak, jaga solat fardu 5 waktu. InsyaAllah kita akan selamat daripada fitnah kecil ataupun fitnah besar, fitnah tu Dajjal. Sebab dalam solat itu sendiri melengkapkan semua ibadah-ibadah yang sangat utama, sangat penting. Dalam solat ada zikrullah, ada memuji Allah. Dalam solat ada permohonan ampun. Dalam solat ada permintaan kita yang apa yang kita perlu dalam hidup kita. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Tanpa rahmat Allah kita tak boleh masuk syurga. Warhamni, wajibunni, ya Allah tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku di sisimu. Warfa'ni, warzuqni, berikanlah rizki kepadaku, rizki yang halal. Warzuqni, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, wa'fu'ani, ya Allah berikanlah afiat, kesihatan kepadaku. Kan kita tak nak kita sakit, kan terkena wabak. Wa'afini, wa'fu'ani, maafkanlah aku ya Allah. Sebab itu kalau kita boleh menghayati bacaan antara 2 sujud, kita akan menangis tuan-puan sekalian. Kita akan duduk dengan tenang. Rabbighfirli, warhamni, wajibunni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Ada 8 permintaan kita ketika duduk antara 2 sujud tuan-puan sekalian. Kita minta apa dengan Allah ketika duduk antara 2 sujud? Kita minta kita diampunkan Allah. Rabbighfirli, warhamni, ya Allah rahmatilah aku ya Allah. Tolong rahmati hidupku ya Allah. Tolong rahmati keluargaku ya Allah. Tolonglah beri rahmatmu kepadaku. Apa maksud rahmat? Rahmat itu membawa maksud kita hidup bukan tak ada masalah, tapi setiap kali ada masalah akan datang pertolongan Allah. Kita hidup bukan tak ada bahaya, tapi bila kita datang bahaya, datang perlindungan daripada Allah. Itulah hidup yang penuh dengan rahmat. Bila kita dalam maksiat, Allah bantu kita untuk tinggalkan maksiat. Bila kita susah nak buat ibadah, Allah bantu kita, meringankan kita untuk buat ibadah. Bila hidup dalam rahmat Allah, mesti ada jalan keluar setiap kesulitan. Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Di setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wajibunni, tutuplah aibku ya Allah. Aib kita terlalu banyak. Kalau aib saya dibuka, tak ada siapa yang nak dengar ceramah saya. Tak ada siapa yang nak pandang saya. Dan kalau aib dan maksiat dosa itu berbau, semua hanya kita semua busuk. Kalaulah kesan daripada dosa mengeluarkan bau yang busuk, maka kita semua hanya sangat busuk. Tak ada siapa yang nak pandang. Tak ada siapa yang akan keluar daripada rumah jika setiap dosa yang kita lakukan bertempel di muka. Tetapi sekarang setiap maksiat dan dosa yang kita buat bertempel di hati, tidak kelihatan. Tapi cuba bayangkan dosa dan maksiat kita lakukan bertempel di muka. Sekali buat dosa, titik hitam, titik hitam. Saya percaya tidak ada siapa yang akan keluar daripada rumah kerana malunya wajah yang hitam kerana dosa. Tapi itu alam ghaib. Allah tidak memperlihatkan. Setiap kali kita buat dosa dicatat. Kita tak nampak bagaimana rupa dosa kita sedang dicatat. Bagaimana tulisan, komen, hemburan, maki hamun kita sedang dicatat oleh para malaikat. Kita tidak nampak, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Kita pun tak nampak pahala kita dicatat. Semua ini akan diperlihatkan oleh Allah di mahsyar kelak. Di alam kubur kita dah mula boleh melihat. Kita dah boleh merasai kesan-kesannya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita minta apa dalam doa antara 2 sujud? Wajiburni, tutuplah aibku ya Allah. Dan kita mohon tutup aib ini di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW,
Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya yang lain, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam satu mafhum hadis Nabi menggambarkan di mahsyar kelak, ada di kalangan hamba-hamba Allah, ketika saat dia dihisab, subhanallah, diturunkan suturah ibarat seperti penghadang, dan ketika itu hisab berlaku antara Allah dan dia sahaja. Aib dia ditutup. Ketika dihisab, manusia lain tak boleh nampak. Apa aib, apa dosa, apa maksiat. Ketika buku amalan baiknya dibuka, ketika buku amalan kejahatannya dibuka, maksiat yang dilakukan secara sembunyi, keburukan dia yang dia sembunyikan selama ini, tapi Allah Maha mengetahui, subhanallah, dibuka. Tapi kerana dia ada satu sikap di dunia, dia tidak membuka aib yang tersembunyi. Kalau aib secara terangan, bukan sembunyi lagi. Ini aib yang tersembunyi, yang mana dia sendiri tidak mahu dibuka tapi terbongkar tanpa sengaja dan sebagainya. Na'udzubillah. Man satara musliman, barang siapa yang membuka aib saudara muslimnya, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan membuka aibnya di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Ingatlah, ini zamannya orang sedang membuka aib manusia secara terbuka, tanpa rasa belah kasihan kepada individu yang sedang dibuka aib, tanpa belah kasihan. Ini zamannya. Zaman teknologi. Zaman tak ada sempadan. Sampai apabila ada kesilapan sikit, kan, walaupun kesilapan itu bukanlah sampai peringkat haram, bukanlah sampai peringkat boleh mengganggu akidah, tetapi umat Islam sangat seronok membongkar, sangat seronok bercerita, sangat seronok menambahkan perisa, jadi pengandu domba dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Betul seperti rawatan lebah tulis, hukum berzina sepatutnya dirotan di khalayak ramai. Ya, hukum hudud. Kita memang mengharapkan satu hari ada pemimpin yang benar-benar melakukan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut dalam Al-Quran, hukum hudud. Zina hari ini memang berleluasa, tuan-puan sekalian. Berleluasa. Berleluasa menjadi satu perkara yang tak pelik, perkara yang tak keji, yang dibuat secara sukarela, tak rasa berdosa, tak rasa bersalah. Zina sangat berleluasa. Ini zamannya. Kan, satu persatu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman ini, kita boleh lihat, kita boleh dengar. Mata hati kita boleh merasai ketakutan kalau benda-benda kita rasa. Saya kan, tuan-puan sekalian, sekarang ni pagi-pagi, kalau dengan anak-anak selalu ulang, Umi nak cakap ni, kita ni dah akhir zaman. Tak lama lagi ni, tak lama, Umi tak tahu. Pagi tadi pun saya sebut, saya panggil anak-anak lepas solat subuh, saya duduk, saya kata, macam ni ya anak-anak, Umi Abi nak cakap ni, Umi nak cakap ni. Kita ni dah akhir zaman. Dajjal tak tahu bila keluar. Tapi bukan pasal Dajjal je kita kena bimbang. Anak-anak kena ni istiqamah zikir, kena jaga. Solat fardu kena jaga. Saya tinggalkan anak-anak kan selalu. Tapi 6 zikir yang selalu diamalkan selepas solat, kami cuba istiqamah. Bukan saya nak kata kami istiqamah, tapi cuba 6 zikir. Lepas solat baca Al-Fatihah. Lepas baca Al-Fatihah baca 3 qul, tapi qul Allah ulang 3 kali. Tadi kan saya sebut tentang solat jaga. Kalau betul-betul kita jaga solat 5 waktu di awal waktu, insya-Allah kita tak akan berzina. Kita tak akan menipu, kita tak akan dedah aurat. Tuan-puan, kalau betul-betul jaga solat, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu akan jadi benteng kamu daripada melakukan kemungkaran dan melakukan perbuatan keji. Tapi siapa yang solat tapi masih lagi melakukan kemungkaran dan keji, bermaksud solatnya itu tidak diterima. Ataupun solatnya itu rosak. Mungkin dia ketika solat itu, dia tak rasa kehambaan betul-betul kepada Allah. Mungkin ketika solat, dia solat dalam keadaan terpaksa. Ini disebut dalam Al-Quran. Siapa yang menunaikan ibadah, melakukan ibadah. Saya baca ayat Quran itu pagi tadi, terjemahan. Saya rasa sangat takut. Juzuk yang ke-10, surah apa ya juzuk yang ke-10? Saya baca terjemahan satu firman Allah. Mereka menunaikan solat dalam keadaan malas dan juga terpaksa. Mereka itu akan diazab oleh Allah. Tuan-puan sekalian, solat dalam keadaan malas dan terpaksa. Hari ini ramai mana yang solat sebab takut. Dia solat sebab yelah terpaksa dah solat lah. Kan tak solat kan nanti rezeki tak ada. Kan tak solat kan nanti kan takut kena bala. Kan tak solat, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Kalau betul-betul kita belajar solat dan kita solat sungguh-sungguh, tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah Maha menunaikan janji. Bila Allah berfirman, "Inna salata," sesungguhnya salat itu, tanha, akan mencegah kamu, akan menghalang, akan jadi perisai.
tanha 'anil fahsya'i wal munkar, daripada keji dan kemungkaran. Tapi kenapa masih melakukan kemungkaran? Kamu jaga solat, kamu pakai ketat. Kamu dedah aurat, kamu pakai singkat. Kamu masih tak mampu nak melabuhkan tudung menutupi dada kamu. Kamu solat, tapi kamu tak menanyakan tanggungjawab sebagai suami, didik isteri, tegur isteri dan sebagainya, tak lindungi sungguh-sungguh. Kita kena cek solat kita, perbaiki solat. Dan kita tahu solat adalah perkara yang paling utama. Bila di masyarakat kelak, hadis Nabi yang sahih, sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisab adalah solat. Jika solatnya diterima oleh Allah, maka dia selamat. Nabi kata maka selamatlah dia, maka berbahagialah dia. Dia akan masuk syurga. Tapi kalau solatnya tak lepas, walaupun hidupnya banyak sedekah, walaupun hidupnya mungkin banyak puasa, hidupnya mungkin sangat jadi suami yang penyayang, caring, loving, apa semua, isteri pun bagus, jadi isteri pun baik, kerja pun amanah, tapi kalau solat tak jaga, tuan-puan sekalian, solat adalah pintu ataupun anak kunci utama, ibadah yang paling utama yang Allah beri melalui direct, tanpa perantaraan malaikat Jibril, melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ibadah puasa, zakat, haji, semua melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi bila Allah nak berikan satu ibadah yang paling agung, iaitu solat, Allah jemput perjalanan yang istimewa. Allah bagi direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan. Ibadah solat, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Sebab itu Yahudi, Nasrani, Majusi, kan, Israel, apa yang mereka sebut? Kami tak takut dengan kekuatan umat Islam. Kami tak takut umat Islam sedang sibuk menguatkan dari sudut ekonomi. Kami tak takut semua tu. Kami tak takut serangan-serangan itu, serangan-serangan ini. Tapi yang paling kami takut, sekiranya solat fardu subuh umat Islam menyamai solat Jumaat. Tuan-puan sekalian, kemenangan umat Islam masih jauh. Sekarang kita boleh tengok, bukan sekadar solat Jumaat melimpah ruah, solat Jumaat pun sangat sedikit. Jauh lagi nak pergi ke solat subuh umpama seperti solat Jumaat. Dan ini juga berlaku di Masjidil Aqsa. Sekarang Masjid Al-Aqsa sedang diserang, umat Islam di sekitarnya diserang. Kita tahu. Tetapi ketika tenang, ketika aman, tuan-puan sekalian, rakyat Palestin pun ramai yang lara, ramai yang lupa, ramai yang jauh daripada kehidupan Islam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak juga tidak penuh, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Akhirnya kita fikir apa? Kena jaga diri kita, ahli keluarga kita. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni, Allah tinggikan darjatku di sisimu, warfa'ni warzukni, berikan rizki kepadaku, rizki yang halal. Kalau saya doa dengan Allah, saya minta, ya Allah, kurniakanlah rizki yang halal, jadikanlah aku perantaraan rizki untuk fakir miskin. Jadikanlah aku perantaraan rizki untuk asnaf fakir miskin, ya Allah. Perantaraan rizki mereka yang memerlukan, ya Allah. Jadikanlah aku perantaraan. Sebab itu benar. Bila walaupun dapat duit tu ni, Allahu Akbar, Allah beri rasa tak sayang. Rasa bagi sebab itu niat, dan Allah bagi melimpah ruah rezeki. Masya Allah. Dan saya selalu minta, ya Allah, sekiranya rezeki itu menjauhkan diriku kepadamu, ya Allah, maka jauhkan aku daripada rezeki tersebut. Dan jika rezeki itu mendekatkan aku kepadamu, ya Allah, dan engkau beri dalam keadaan redha, ya Allah, maka berikan aku kekuatan untuk amanah dengan rezeki engkau berikan. Masya Allah. Warzukni wahdini, berikan hidayah kepadaku. Tuan-puan di mata Allah sekalian, perkara yang paling mahal akhir zaman adalah hidayah. Paling mahal, lebih mahal daripada emas, permata, lebih mahal daripada rumah yang mewah, lebih mahal daripada seorang suami yang soleh, lebih mahal daripada anak-anak yang soleh-solehah. Hidayah, petunjuk adalah satu kurniaan yang paling mahal. Siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka selamatlah dia di akhir zaman ini. Masya Allah. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, minta selalu petunjuk dengan Allah. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ini doa Ashabul Kahfi. Kalau saya nak meeting, kadang saya nak bincang, kadang nak bincang dengan suami, baca doa ni dulu, tuan-puan sekalian. Kadang nak buat keputusan, doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, dari sisimu rahmatmu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan tunjukilah, pimpinlah kami, ya Allah, dalam urusan kami ini, petunjukmu yang jelas, ya Allah. Kita minta petunjuk. Kita minta petunjuk daripada Allah. Sebab itu hidayah perlu diminta dengan Allah. Dan kita minta dalam solat, wahdini, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Siapa yang mati dengan hidup dengan petunjuk Allah, bila dia lupa je, Allah akan ingatkan dia.
Bila dia salah je, Allah akan hantar hujan untuk membetulkan dia. Bila jalan dia sengit sikit nak menuju ke neraka, Allah berikan dia signal-signal, teguran-teguran. Lalu dia betul kembali jalannya menuju ke syurga. Walaupun jalan tu perit, walaupun datang ujian dalam bentuk yang dia rasa berat, tapi itulah jalan dia nak menuju ke syurga Allah. Dia sentiasa hidup dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, lepas solat, kalaupun kita dah malas nak zikir banyak-banyak, kalau saya dan anak-anak cuba istiqamah 6 zikir. Lepas dah solat, baca Al-Fatihah. Okey, kita pun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca Al-Fatihah. Kemudian baca Ayatul Kursi. Jangan tinggal Ayatul Kursi. Wajib jangan tinggal lepas solat Ayatul Kursi. Lepas tu baca Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca Ayatul Kursi. Saya nak share ni amalan-amalan untuk jadi pendinding kita daripada fitnah-fitnah yang keluar tanpa henti dah sekarang ni. Satu demi satu, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda fitnah yang sangat jelas dah kelihatan. Kita tak boleh nafi dah yang kita sedang berada di gerbang tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil dah 90% dah keluar. Ada yang kata 100% tanda kecil semua dah keluar. Kita sedang berada di gerbang nak keluarnya tanda-tanda besar kiamat. Dan kan tanda besar kiamat bila keluar macam biji tasbih yang terputus, dia akan keluar dengan laju. Jaga solat tuan-puan sekalian. Siapa yang jaga solat sudah tentu jaga aurat. Saya tak sebut pasal jaga aurat tuan-puan sekalian. Sebab itu saya sebut orang yang betul-betul jaga solat, dia sujud dalam solat kepada Allah sebagai tanda ketaatan kepada Allah, dia sujud. Mustahil orang yang betul-betul sujud dalam solat kepada Allah, mustahil dia tidak mampu sujud di luar solat. Bila kita sujud kepada Allah dalam solat, itu menunjukkan kehambaan kita. Kita sebut apa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha sucimu ya Allah yang maha tinggi. Ketika itu kita sedang merendahkan dan menghina diri ketika sujud. Masa sujud kita sebut perkataan apa? Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah maha besar. Kita pun tunduk menghina diri. Level dahi kita sama dengan kaki. Itulah kehinaan kita, bahkan lebih hina daripada itu. Level dahi kita, muka kita yang mulia ini level sama tapak kaki kita sahaja. Level ketika itu berada di tanah. Itu diri kita tundukkan betul-betul kepada Allah. Mustahil orang yang betul-betul tunduk diri dalam solat, di luar solat dia boleh berjalan dengan angkuh. Mustahil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumiku ini dengan angkuh, dengan sombong. Siapakah orang yang sombong? Siapakah orang angkuh? Dia boleh berjalan, dia cari rizki dengan Allah, tapi dalam waktu sama dia menyakiti Allah. Dia boleh dalam solat tutup aurat dengan sempurna, melabuhkan dada, melabuhkan tudung. Dia boleh tutup aurat dengan sempurna, hanya kelihatan muka dan tangan saja. Adakah Allah hanya wujud di dalam solat? Adakah dia hanya menjadi hamba ketika dalam solat 5 minit? Adakah sebaik dia memberi salam, dia lupa dia masih hamba kepada Allah? Adakah Allah tidak ada di luar solat? Kenapa di dalam solat manusia ramai boleh tunduk sujud kepada Allah? Kenapa di luar solat seumpama Allah tidak ada? Kenapa dia bertukar rupa? Sebab itu bila Allah menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, solat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan jika dia masih melakukan kemungkaran di luar solat, maka cek balik solat dia dan bimbanglah. Bimbang sekiranya solat selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak boleh menjadi perisai di mahsyar kelak. Bimbanglah sekiranya solat itu tidak boleh menjadi asbab untuk ke syurga, tetapi menjadi asbab dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan ini disebut di dalam firman Allah yang lain, fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Maka celakalah, neraka welah orang yang menunaikan salat. Dan firman Allah ini bukan menyebutkan tentang orang yang tidak salat, tapi fawailul lil musallin, maka neraka welah, celakalah orang yang salat. Namun orang yang salat dalam keadaan lalai, salat dalam keadaan lalai. Allahu Akbar tuan-tuan dan mata Allah sekalian. Ada satu hadis kudusi, Allah berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapan dan ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Itu hadis yang sahih, hadis kudusi. Allah berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku,
ketetapan dan ujianku. Barang siapa yang tidak redha dengan ketetapan dan ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Ibaratnya Allah tidak mengaku kita sebagai hamba-Nya. Tuan-puan sayang, kita tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Dan di mahsyar kelak, hanya ada satu naungan, hanya satu raja. Di dunia hari ini ramai raja. Raja ada, subhanallah. Raja ada di mana-mana. Setiap negeri ada raja, setiap negara ada raja. Raja diberi pembadaan, raja diberi kuasa, diberi kehormatan, kemuliaan. Tetapi dalam Fatihah kita sebut apa? Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Di padang mahsyar kelak baru kita sedar hanya satu saja raja yang sebenarnya, iaitu Allah. Dan kita tahu apa kemampuan raja. Raja mampu buat apa saja. Dan Raja, Maharaja Allah mampu buat apa saja, memilih, subhanallah. Tidak ada naungan di padang mahsyar kelak melainkan naungan Allah. Jika Allah tidak mengaku kita adalah hamba-Nya, kita ada Tuhan, kita nak bernaung di bawah naungan mana? Tidak ada naungan di padang mahsyar kelak melainkan naungan Allah. Sebab itu bila Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika kamu tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Bila saya baca terjemahan daripada hadis qudsi tersebut, syarah hadis qudsi tersebut, dalam kitab-kitab tasawuf banyak mensyarahkan hadis tersebut. Sebahagian ulama, alim ulama kabir, ulama-ulama mutabar menyebutkan, bermaksud yang dimaksudkan siapa yang tidak redha dengan ketetapan, iaitu mereka yang tidak redha dengan segala peraturan Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bumi ini milik Allah. Allah berhak menetapkan apa jua peraturan. Itu hak dia. Dia yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Kita, Allah yang menciptakan. Kita daripada air mani. Daripada air mani, kita tak ada teknologi yang boleh cipta air mani. Walaupun setitik air tidak ada teknologi boleh cipta. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah ciptakan kita. Allah bebas untuk buat apa saja peraturan berkenaan dengan kita. Allah yang menciptakan, Allah yang kurniakan suami, Allah yang kurniakan anak, Allah berikan semua. Mata Allah yang beri, Allah bebas untuk menetapkan peraturan mata. Apa yang kita boleh, apa yang kita tak boleh. Telinga, mulut, lidah, Allah berhak menetapkan semuanya. Dan Allah berhak beri apa hasil daripada semua ini. Subhanallah, tuan-puan yang minta Allah sekalian. Sebab itu disebutkan oleh ulama, siapa yang tidak mengikuti perintah Allah, dan siapa yang langgar peraturan Allah termasuk dalam apa yang disebutkan. Yang mana firman Allah tadi itu hadis qudsi, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar. Ini amaran yang sangat tegas dan keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan mampu hidup tanpa Allah. Kita tak akan mampu. Kita menghidup udara daripada Allah. Paru-paru yang sentiasa mengepam ini adalah kurniaan daripada Allah. Aliran darah tanpa henti setiap saat ini kurniaan daripada Allah. Kita tidak akan mampu hidup walaupun satu saat tanpa Allah. Kita tak akan mampu hidup satu saat tanpa Allah. Tuan-puan sekalian, semalam saya baca ada satu hadis qudsi. Bukan hadis qudsi, hadis Nabi SAW. Bila saya baca, saya kata, ya Allah, lemahnya aku. Masa ni, tuan-puan sekalian, hadis ni, masa ni peristiwa, ini hadis sahih daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, masa ni Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Hira bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Gua Hira, Gua Sur. Bersembunyi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para musuh yang mencari Nabi dan Abu Bakar ni memang dah duduk di depan pintu gua. Dah duduk pintu gua, tuan-puan sekalian. Dah duduk depan pintu gua. Kemudian masa itu Sayyidina Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk, mereka menundukkan. Maksud kalau mereka tundukkan kepala intai, ya Rasulullah, sekiranya mereka tundukkan kepala mereka, maka kita berdua ya Rasulullah, tidak ada apa lagi antara kita berdua ya Rasulullah. Masya Allah, Abu Bakar sebut begitu kepada Rasulullah. Ya, sekiranya mereka menundukkan kepala mereka ya Rasulullah, maka tidak apa lagi untuk kita berdua ya Rasulullah. Kemudian apa yang Nabi Muhammad jawab kepada Abu Bakar? Ya Allah, jawapan Rasulullah. Rasulullah jawab, wahai Abu Bakar, apakah pendapatmu wahai Abu Bakar? Sekiranya antara kita berdua adanya Allah. Allahu Akbar. Abu Bakar jawab begitu, tuan-puan. Rasulullah jawab begitu. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Sekiranya antara kita berdua ada Allah. Subhanallah, saya baca tu tuan-puan sekalian, hadis Nabi ni, hadis daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, hadis sahih.
Tuan-puan sekalian, antara kita dengan ujian Allah, ada Allah. Antara kita dengan suami, ada Allah. Antara kita dengan anak, ada Allah. Antara kita dengan para pembenci kita, ada Allah. Antara kita dengan orang yang fitnah kita, ada Allah. Antara kita dengan rezeki yang kita cari, ada Allah. Tuan-puan sekalian, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi berhati-hatilah kepada siapa yang Allah telah tinggalkan dia. Yang mana hadis Nabi tadi, Nabi sebut, hadis kursi tadi, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Ini saatnya Allah akan meninggalkan hambanya. Saat apa? Kita berjalan di atas muka bumi Allah dengan sombong, dengan angkuh. Kita nak berlawan dengan Allah sampai tahap mana, tuan-puan sekalian? Sampai bila? 60 tahun, 70 tahun, adakah kita boleh hidup 300 tahun, 400 tahun? Mungkin umur kita sekadar 30 tahun, 40 tahun. Mungkin esok kita mati, tuan-puan sekalian. Hebat manakah kita nak berlawan dengan Allah, nak bermusuh dengan Allah? Hebat mana? Sehingga kan banyak perintah Allah masih kita tangguhkan. Wahai para wanita yang saya sayang, yang saya kasihi. Sampai bila kita nak mengikut peredaran fashion? Sampai bila kita nak masih lagi bertangguh untuk kembali menjadi wanita yang baik, wanita yang solehah? Ini bukan cerita kita nak menarakakan orang, kita nak jamin kita syurga, tidak. Ini cerita tentang diri kita dengan Allah. Diri kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Ini cerita antara kita dengan syurga, cerita kita dengan neraka. Nabi telah memberikan definisi ciri-ciri pakaian ahli neraka. Kamu pakai begini, kamu akan dibakar dalam neraka. Ini ciri-ciri pakaian untuk ahli syurga. Kamu pakailah begini, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Nabi dah sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras. Hadis Nabi yang sangat jelas, hadis yang sahih. Nabi kata ada dua golongan yang kamu tidak pernah melihat. Dan kita dah lihat golongan itu jelas-jelas di sekarang. Yang mana mereka tidak boleh cium bau syurga. Maksudnya mereka di neraka. Golongan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Hari ini kita boleh lihat tua muda. Tak kira artis ke orang biasa. Pakai ketat, pakai senat, pakai singkat. Saya sedih hari ini fashion yang lilit leher saja. Lepas tu menampakkan dada, tuan-puan sekalian. Lepas tu saya sedih bila ada yang menjawab, bila ada orang bagi teguran, dia orang bagi gambar wanita-wanita Palestin yang pakai tudung yang hanya singkat, lepas tu menampakkan dada. Dia kata wanita Palestin pun pakai macam ni. Tuan-puan sekalian, tidak ada manusia yang boleh jadi hujah untuk manusia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Hanya Nabi Muhammad saja yang kita boleh jadikan hujah kalau nak jadi contoh. Bahkan ramai mana alim ulama terjerumus ke dalam maksiat. Kita tak boleh sebut, alah orang soleh pun buat dosa. Alah pemimpin Islam pun buat dosa. Alah penduduk Palestin pun pakai macam ni. Orang ni tak boleh. Hanya Rasulullah dan isteri, ahli bait, para sahabat saja yang boleh jadikan sandaran. Kalau kita bercakap, okey Nabi buat macam ni, okey ni gini-gini. Kalau anda jadikan saya contoh, satu hari saya tergelincir, anda akan memaki hamu dan benci saya sesungguhnya. Subhanallah, tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Sampai bila kita nak berterusan bermusuh dengan perintah-perintah Allah? Allahu Akbar. Bila Allah berfirman, tidak. Bila Allah berfirman, Allah menyebutkan hadis kursi tadi, barang siapa tidak redha dengan ketetapanku. Mari kita cek. Ada apa lagi perintah-perintah Allah yang belum kita tunaikan? Apa lagi larangan Allah yang masih kita langgar? Kita kena cek, tuan-puan. Kena ada checklist. Jangan bertangguh untuk berubah. Sebab kematian tak pernah ditangguhkan walaupun satu saat. Jangan bertangguh untuk meninggalkan sesuatu yang kita sayang kerana Allah. Ini hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dicintainya kerana Allah, Allah akan memberikan melalui jalan yang Allah redha. Allahu Akbar, subhanallah. Para muslimah yang saya kasihi sekalian, walaupun hidup kita dalam keadaan sekarang, hidup dalam keadaan diuji Allah, tapi kita dah buat pelaksanaan perintah Allah, jangan ragu-ragu. Sebab ramai yang tanya, Ustazah, kenapa ya Ustazah? Saya cuba hijrah, saya cuba berubah, tapi ujian Allah bertimpa-timpa. Tuan-puan sekalian, ibarat paku, tuan-puan sekalian. Kalaulah dinding tu boleh bercakap, kita pukul sekali, aduh sakit, mungkin kita akan berhenti, betul kan? Tapi tak. Untuk memastikan paku itu terpahat kuat, kita akan ketuk lagi, ketuk lagi, ketuk lagi, ketuk sampai dia masuk habis. Kemudian ketika itulah
Walaupun goncangan ujian datang macam mana pun tuan-puan sekalian, kita tak akan goyah. Sebab itu memang normal, it's the normal. Siapa yang nak berhijrah kepada Allah akan hadapi banyak ujian, tapi jangan takut kerana antara kita dengan ujian ada Allah. Saya teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Nabi Ibrahim nak dilemparkan ke dalam api, lalu datang malaikat untuk menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, maukah aku membantumu wahai Ibrahim? Datang malaikat menawarkan bantuan. Ketika Nabi Ibrahim telah diikat, nak dicampakkan ke dalam api. Tapi apa jawapan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Dan dikatakan menurut satu riwayat, Nabi Ibrahim menjawab, jangan kamu datang di antara dua kekasih. Nabi Ibrahim menjawab kepada malaikat yang sedang menawarkan untuk membantu ni, jangan kamu datang di antara dua kekasih, antara aku dengan Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim diberi gelaran Nabi Ibrahimu Khalilullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mengambil Ibrahim sebagai Khalil. Khalil. Apa maksud Khalil? Kekasih Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim diberi gelaran Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat yang datang menawarkan bantuan, jangan kamu datang di antara dua kekasih, antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, jangan kamu datang antara aku dengan Allah, jangan kamu berada di tengah-tengah. Nabi Ibrahim, subhanallah, bukan Nabi Ibrahim menjagakan nanti adalah apa tu, lastik ni tak jadi ke kan, tiba-tiba api padam. Tak, Nabi Ibrahim redha apa saja nak berlaku kepadanya. Lalu ketika dicampakkan ke dalam api yang marak, apa yang berlaku? Allah perintahkan api menjadi sejuk. Lalu Nabi Ibrahim boleh keluar daripada unggunan api tanpa ada kesan kebakaran sedikit pun. Allah ubah api menjadi sejuk, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Nabi berkata, antara aku dengan Allah kamu jangan hadir, antara aku dengan Allah kamu jangan jadi tengah-tengah wahai para malaikat. Aku direct dengan Allah. Tapi kita tahu tuan-puan sekalian, kita sangat lemah. Kita lemah, kita bukan tahap para Nabi, kita tahu. Tapi sekurang-kurangnya berusahalah tuan-puan sekalian. Ingat apa jawapan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Antara kita, antara engkau dengan aku, adanya Allah, wahai Abu Bakar. Masya Allah. Abu Bakar terus tenang, ada Allah. Sebab masa tu Abu Bakar bimbang. Kalaulah para penjahat ni yang sedang jejak Rasulullah dengan Abu Bakar ni, tunduk je memang akan nampak. Sebab ia bukan gua yang masuk dalam, kalau tunduk gelap tak nampak, tak. Gua yang kecil saja, kalau tunduk saja memang akan nampak Rasulullah dengan Abu Bakar. Abu Bakar bimbang, ya Rasulullah, kalau mereka tunduk saja maka tidak ada apa-apa lagi. Engkau dan aku tak ada apa-apa. Maksudnya tak ada apa dah, kita memang kena tangkap lah, memang kena lah, memang tak boleh selamat. Tapi Rasulullah ingatkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Sekiranya antara aku dan kamu, engkau ada Allah. Abu Bakar, Allah ada, tuan-puan sekalian, Allah ada. Masya Allah. Subhanallah. Saya sambung untuk penutup. Apakah zikir lepas solat kita baca tadi sebagai benteng untuk kita jaga diri kita, jaga semuanya, jaga family kita, jaga sahabat-sahabat. Ya, jaga solat, cuba solat di awal waktu. Lepas solat baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang setiap kali lepas solat, Nabi kata setiap kali lepas solat jangan kamu tinggalkan ayatul kursi. Dan barang siapa yang setiap kali solat tak tinggal ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu sampai akhir, wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim tu, kan ayatul kursi tu, Nabi kata tidak ada apa yang boleh menghalangnya antara dirinya dengan syurga melainkan maut. Maksudnya orang yang setiap kali lepas solat dia mesti baca ayatul kursi, tak tinggal. Kalau dia mati, ahli syurga lah dia. Cuma dia tak mati je lagi, sebab tu belum masuk syurga. Sampai Nabi sebut macam tu, barang siapa yang sekali lepas solat dia tidak meninggalkan ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalangnya dengan syurga melainkan maut. Jadi jangan tinggal ayat kursi, tuan-puan sekalian. Lepas solat kelang kabut macam mana, nak cepat macam mana, sambil-sambil kemas, sambil-sambil gantung kain telekong sebab nak cepat, waktu suntuk, baca ayat kursi juga. Penat malah macam mana ayat kursi, jangan tinggal. Al-Fatihah, ayat kursi. Lepas tu kita zikir apa? Startlah astagfirullah, istighfar. Ini saya kongsi amalan kami yang kami cuba. Bukan saya kata kami buat betul-betul, tak. Ada waktu tinggal, ada waktu lara. Saya pun ada waktu lupa. Saya ada waktu lalai, tuan-puan sekalian. Cuma ini yang kami usaha ikhtiar. Samalah subuh tadi, kadang-kadang tu gini-gini, tapi cuba buat.
Kalau tak buat tu kan rasa susah hati. Belilah tasbih 33 tu, beli tasbih tu. Kan kat rumah kami banyak tasbih tu bergantung-gantungan. Lebih pada 10 memang gantung. Masa lepas solat masing-masing wajib pergi ambil tasbih. Memang suka guna yang tasbih yang bukan yang digital tu, memang suka guna yang manual tu. Walaupun orang kata Ustazah afdal guna jari, tak apa, terpulang. Siapa nak guna jari, siapa nak guna biji tasbih. Kalau saya guna biji tasbih, memang pergi belilah. Kalau terputus, kalau tak cukup, tasbih tu biar banyak-banyak bergantung-gantung. Tempat utama dalam rumah gantung tasbih tu. Kadang-kadang bawa anak pergi kedai, suruh pilih tasbih. Umi kan ada lagi, tak apa, tasbih banyak pun tak apa, nanti putus boleh terus guna. Masya Allah. Mula-mula istighfar 33 kali. Kalau siapa yang tanya Ustazah, mari mana pula ni bida'ah ni suruh istighfar 33 kali. Tuan-puan sekalian, kalau tak nak 33 kali, terpulang berapa? Kenapa Ustazah buat 33 kali? Saya ikut biji tasbih. Saya ikut sunnah Nabi tu yang Nabi suruh baca. Itu hadis yang sahih juga lepas solat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 30 kali. Itu hadis Nabi juga. Lepas tu sebelum tidur, hadis yang sahih juga. Kan Nabi ajar kepada Fatimah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Lepas tu, Allahu Akbar 34 kali, cukup 100 kali. Itu hadis yang sahih juga. Jadi dah orang buat tasbih 33, saya nak senang, saya buat je 33. Tak ada sandaran apa-apa. Kalian nak buat 1000 ke, nak buat 100 ke, terpulang. Cuma saya share. Lepas pada baca Al-Fatihah, lepas tu baca ayat kursi, lepas tu kami baca 3 kul. 3 kul ini, bila Kul huwallah ulang 3 kali. Kalau nak ulang 3 kul 3 kali pun boleh. Tapi kami ni mungkin tak rajin sangat, kurang amal soleh, kan? Baca kul huwallah 3 kali, lepas tu kul a'udzubil falaq, kul a'udzubil nas. Kalau nak baca 3 kali semua pun afdal. Subhanallah, kita dapat pahala baca Quran. Lepas tu start istighfar 37 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenang dosa. Astaghfirullah, banyaknya dosa aku dengan anak-anak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 30 kali. Lepas astaghfirullah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah. Sambung tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan hadis Nabi. Afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Dan Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Itu hadis yang sahih. Tanda husnul khatimah yang paling terkuat, iaitu siapa yang saat matinya boleh ucap la ilaha illallah. Bila saat nafas dah akhir, la ilaha illallah, lepas tu mati. Sebab ramai mana orang sejam sebelum boleh ucap la ilaha illallah, tapi bila saat akhir nafas tak boleh ucap la ilaha illallah. Dia hanyalah tercungak-cungak, terbelalak, lepas tu mati. Setengah jam boleh, sejam sebelum boleh, sehari sebelum boleh. Tapi tak ramai, sangat sedikit umat Islam yang saat akhir kalimahnya, akhir nafasnya boleh ucap la ilaha illallah, sangat sedikit. Jadi kalau kita tak memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, tuan-puan yang mati Allah sekalian, kalau kita tak ucap banyak la ilaha illallah saat hidup, bagaimana kita nak ucap saat mati la ilaha illallah? Mustahil orang yang kurang zikir la ilaha illallah saat hidup, saat sehat, saat kuat ni, boleh ucap saat sakit yang paling dahsyat, sakaratul maut. Dahsyat, sakit yang paling sakit, iaitu sakaratul maut. Sakit yang tidak tergambar, umpama seperti disiap kulit hidup-hidup. Ketika nyawa nak terkeluar daripada tubuh badan, nyawa nak keluar daripada tubuh badan. Saat ini tuan-puan dimati Allah sekalian, saat sakit yang sangat dahsyat. Kalau saat sehat macam ni pun tak boleh memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, mustahil saat sakit boleh ucap la ilaha illallah. Sebab itu saya wajibkan diri saya, anak-anak, lepas setiap kali solat fardu, paling kurang 30 kali, mesti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau anak buat laju la ilaha illallah, saya kata perlahan. Biar perlahan, sebut betul-betul la ilaha illallah. La ilaha illallah membawa masuk tiada Tuhan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah. La ilaha maksudnya tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat minta tolong, tiada tempat berlindung, tiada tempat kita merayu, tiada tempat ni. Sebab itu la ilaha illallah itu sangat indah. Bukan hanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan itu saja. Bukankah itu yang kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, dan Tuhan adalah segala-galanya? Allah itulah ya Rahman, yang Maha Pengasih, ya Rahim, Maha Pengasih, penyayang, ya Razak, Maha memberi rizki, ya Allah ya Wali, ya Wakil, yang Maha melindung, ya Allah ya Salam, yang memberi kesejahteraan, kesihatan, Allah ya Mukmin, yang memberi ketenangan, Allah ya Wadud, yang memberikan cinta, kasih sayang manusia kepada kita. So itu bila kita sebut ya la ilaha illallah,
Kita sebut la ilaha illallah, tiada tempat berlindung, tiada tempat mengadu, la ilaha illallah, tiada tempat minta tolong dalam hati tu. Bila anak tu laju sikit, budak-budak kan, anak saya ada yang umur 6 tahun, ada darjah 1, ada yang ni laju la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kata perlahan. Nak mati sebut la ilaha illallah tak? Nak Umi. Nak mati surah khatimah, nak masuk syurga, nak. Sebetul-betul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama anak-anak okey, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis 33 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selawat pula 33 kali. Masya Allah. Nak buat 10 kali ke tak ada masalah. Ustazah, saya 33 kali macam lama sangat, nak buat 10 kali terpulang. Saya cerita apa yang saya usahakan. Ulang pula selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang kata, Ustazah, saya selawat pendek je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Jawapannya boleh. Tapi pernah seorang guru, dia tanya saya. Bila saya tanya soalan, saya kata, Syekh, guru Baba, ini orang alim, orang soleh. Orang tua umur dah 40 lebih. Bukan orang tua, minta maaf, seorang tok guru tua yang soleh, yang dikatakan ada sifat kewalian pada dirinya. Allah izinkan saya bertemu. Dia berada di Pahang, alim ulama yang soleh, umur dah 40 lebih, sehat, mata jelas. Masa tu kan saya duduk depan dia tak kenal saya, dia tak kenal. Dia tak tengok TV, tak tengok Facebook, tak kenal saya ni. Tak tengok ni, saya jumpa sekejap je masa tu. Saya kata, saya kata berilah berpenasihat. Dia kata perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat. Lepas tu saya terus tanya, panggilannya adalah Baba. Saya tak ingat Baba ke apa. Subhanallah, saya tak ingat panggilannya. Contohnya panggil Tok Guru lah, Tok Guru. Saya tanya, kalau selawat pendek saja boleh tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata boleh, tak ada masalah. Dia kata boleh. Lepas tu dia tanya saya soalan ni sangat bijak. Dia tanya saya soalan ni, dia tanya, dia kata, subhanallah, soalan ni dia tanya, dia kata, dia panggil saya Ustazah sebab dia dengar orang lain panggil Ustazah. Dia kata, Ustazah, hamba nak tanya Ustazah, kalau binatang ada kepala tak ada ekor, macam mana? Saya jawab, kalau ada kepala tak ada ekor, bukan binatang tu, tak sempurna binatang tu, maksudnya cacat. Dia kata macam tu lah. Kalau Ustazah selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak sambung wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ataupun wa ala alihi wa sahbihi wasallim, ataupun tak sambung, ibarat kepala ada tapi ekor tak ada. Saya bila dengar tu saya kata Allah, sempurna. Jawapan Tok Guru ni memang sempurna. Lepas pada tu, sebelum tu saya selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab selawat tu kan panjang, nak habis 33 kali tu rasa lama. Anak-anak pun rasa lama. Tapi lepas pada tu saya pun kata selawat je penuh, sebab apa itu yang lebih afdal. Sebab Nabi SAW memang sebut kan, antaranya mendoakan untuk ahli bait, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun kita boleh saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad, dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad. Masya Allah, siapa yang mencintai ahli keluarga Nabi juga dapat cinta Rasulullah. Jadi, tapi kalau rasa macam tak sempat sangat, selawat pendek yang paling ringkas tu pun boleh, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Jangan kita kata tak lengkap, tak sempurna, tak afdal, boleh Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Nak sambung wa ala ali Muhammad ataupun wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi tu para sahabat. Masya Allah, boleh tuan-puan sekalian. Jadi memulai istighfar, kemudian la ilaha illallah, kemudian selawat 33 kali. Lepas tu sambung subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 33 kali. Tuan-puan sekalian, Nabi bersabda, subhanallah, Nabi bersabda dalam satu hadisnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Masya Allah. Siapa yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu pahalanya sangat banyak. Kalaulah Allah bagi mata kita terhijab, hijab ni boleh terbuka, boleh nampak jumlah pahala tu, kita boleh nampak. Bila kita zikir subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan, maha suci Allah daripada segala perbandingan, maha suci Allah daripada seterunya, maha suci Allah daripada segala Tuhan-Tuhan yang lain, maha suci Allah daripada kekurangan kelebihan, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah.
Maha suci Allah subhanallah. Lepas tu kita ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah, zikir paling afdal la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, dan doa yang paling afdal alhamdulillah, Nabi kata. Rupanya bila kita sebut alhamdulillah 33 kali tu kan, alhamdulillah, 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 itu doa. Saya mula tak faham bila saya baca hadis ni, bila Nabi bersabda afdalu zikru la ilaha illallah, zikir paling afdal la ilaha illallah, wa afdalu du'a, doa paling afdal alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa. Tapi bila kita rujuk firman Allah, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, kamu banyak bersyukur, kamu banyak berterima kasih, la azidannakum, maka pasti kami tambahkan nikmat ke atasmu. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, rupanya dengan kita sebut alhamdulillah, 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 Allah akan menambahkan nikmat. Allah akan tambahkan lagi rizki. Allah tambahkan lagi apa yang kita minta dan yang kita tidak minta. Ada banyak perkara dalam hidup kita, kita tak minta tapi Allah bagi, sebab Allah paling tahu apa yang kita perlu. Kita tak ada hari-hari minta, ya Allah biarlah aliran darah ni mengalir elok, ya Allah janganlah tersekat. Ada siapa yang minta pagi-pagi? Tak. Ya Allah biarlah paru-paru ni ngepam elok, ya Allah risau kalau tak berhenti ngepam. Ya Allah biarlah otak ni berfungsi, ya Allah kotlah confuse nanti. Ya Allah, tak ada, kita tak pernah minta. Ya Allah tolonglah jangan siapa-siapa meragut aku. Tak pernah. Tapi hari ni kita tak pernah diragut. Padahal peragut ada je di luar sana. Ya Allah janganlah aku kena langgar. Ada je orang accident walaupun di jalan elok. Banyak benda yang kita tak minta dengan Allah, Allah beri daripada pagi sampai petang tanpa kita minta. Kita ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rupanya alhamdulillah itu jadi doa. Lepas tu kita sebut Allahu Akbar 33 kali. Tuan-tuan sekalian, jaga solat di awal waktu. Subhanallah, lepas solat baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi, kemudian baca 3 kul wallah tu ulang 3 kali. Itu hadis yang sahih. 3 kali tu 1 kali menyamai sulusul Quran. Subhanallah, izinkan saya, Allah panjangkan umur, doalah mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya, Allah panjangkan umur kita semua tuan-puan sekalian. Kadang-kadang saya nak dipanjangkan umur bukan apa, bila fikir-fikir nak buat tu, ya Allah panjangkanlah umurku dalam barakah dari redha-Mu, ya Allah. Banyak benda nak buat, banyak benda nak sampaikan, banyak benda nak usaha, nak ikhtiar, ya Allah. Bukan untuk diri sendiri, bukan. Masya Allah, saya nak share sangat nanti tadabbur surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas itu sampai disebut sulusul Quran? Sampai disebut sulusul Quran. Ulang 3 kali menyamai 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. 1/3 Al-Quran, 1/3 Al-Quran, 1/3. Subhanallah, kenapa? Dan kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Amalan yang Allah terima hanyalah amalan yang ikhlas. Manusia yang Allah terima adalah manusia yang ikhlas. Allahu Akbar. Sebab itu surah Ikhlas ni 1/3, tuan-puan sekalian, isi kandungan Al-Quran 30 juzuk itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Yang kita baca daripada surah Al-Baqarah sampai ayat yang terakhir tu, surah An-Nas tu, Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu, 30 juzuk itu ada kisah, ada ancaman, ada pujukan Allah untuk syurga, ada ancaman neraka, ada banyak kisah-kisah, ada banyak peringatan. Semua itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Buat kebaikan ikhlas kerana Allah. Tinggalkan perkara yang kita suka tapi Allah muka kerana Allah. Kalau orang tak puji pun kita tak akan rasa sedih. Orang keji pun tak sedih, kita buat kerana Allah. Dan orang yang ikhlas memang akan diuji. Memang banyak cabarannya. Subhanallah. Tapi kita insya-Allah lepas solat je fardu kan, kita ulang 3 kali. 3 kul wallah ulang, insya-Allah kita jadi orang yang ikhlas. Sebab itu ayat dalam surah Al-Ikhlas ini tak ada perkataan ikhlas, tapi namanya Al-Ikhlas. 1/3, 2/3, 3/3. Sebab itu dalam surah Ikhlas ini mengandungi apa? Kita tanam kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Satu-satunya kita buat semua ni kerana Allah. Allah itu satu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Subhanallah. Bila berlaku apa-apa, kita cepat cari Allah. Bukan kita tinggalkan manusia terus, tak. Kita minta tolong juga ke manusia. Tapi cari Allah dulu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Apa-apa, ya Allah. Apa-apa nak marah, sedih dengan anak. Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kenapa anakku macam ni? Terus sebut Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Siapa yang benar-benar jadikan Allah tempat bergantung, Allah benar-benar akan menolongnya dalam setiap kesulitannya. Dia benar-benar hidup dalam pertolongan Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung.
Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua tentang Allah. 4 ayat exactly tentang Allah saja. Tak ada berkenaan perkara lain. 4 ayat surah Ikhlas ada tentang Allah. Lepas solat jangan tinggal 3 kul. Dan 2 surah lagi, Al-Mu'awwizatain. Hadis Nabi SAW, masa tu Nabi bercakap dengan seorang sahabat. Nabi kata telah turun 2 surah yang tidak ada surah yang menyamai 2 surah ini. Nabi kata telah turun 2 surah perlindungan yang tidak ada siapa yang mohon perlindungan 2 surah ini, maka dia akan dapat perlindungan daripada Allah. Cari dalam tafsir Ibnu Katsir, ada hadis ini. Yang mana Nabi sebut tentang Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan. Qul huwallah tadi, kelebihannya kita dah tahu, memang hebat. Kan 1/3 Al-Quran, baca 3 kali, menyamai 3/3 Al-Quran, iaitu 30 juzuk Al-Quran. Tapi 2 surah lagi, iaitu Al-Mu'awwizatain, yang mana Nabi sebut siapa yang mohon perlindungan dengan surah ini, dia tidak akan diganggu. Maksudnya dia pasti dapat perlindungan daripada Allah. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa maksud Qul a'udzu birabbin nas? Katakanlah, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Kemudian yang kedua, dan kita tahu kita berlindung apa dalam surah An-Nas, kita berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada apa? Daripada jin manusia. Kan? Minal jinnati wan nas. Dan daripada bisikan yang membisik di hati manusia. Moga Allah izinkan saya satu hari saya nak tadabbur bersama tuan-tuan sekalian dalam satu program kuliah seperti ini, tapi kita fokus betul-betul tadabbur surah 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Hari ini ringkas saja. Saya nak landing dah ni. Qul a'udzu birabbil falaq, pula kita mau perlindungan daripada apa? Kedengkian, izah, hasad. Apabila mereka melakukan kedengkian. Kita mau perlindungan daripada apa? Daripada, bukan sekadar kedengkian, daripada sihir. Dan kita mohon perlindungan apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan wabak ni, kan? Daripada kegelapan malam. Daripada ni, ya Allah. Sebab itu Nabi sebut, bila turun 2 surah ini, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, Nabi sebut telah turun 2 surah Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan, yang mana tidak ada mana-mana ayat ataupun surah yang boleh menyaingi ataupun yang boleh mengatasi kelebihan 2 surah ini dalam mohon perlindungan kepada Allah. Surah yang paling utama dalam bab mohon perlindungan daripada Allah. Tidak ada ayat ataupun tidak ada surah yang boleh menyamai kehebatan 2 surah ini dalam kita mohon perlindungan. Sebab 2 surah ini merangkumi semua. Kita mohon perlindungan daripada bisikan jin syaitan kepada fi sudurin nas. Syaitan bukan bisik di telinga, dia bisik di pada dada kita. Dan perlindungan daripada syaitan yang membisik pada dada ni, manusia tak boleh tolong. Sebab ia adalah makhluk ghaib yang Allah ciptakan, iaitu syaitan, iblis, jin. Iblis, syaitan ini hanya Allah yang boleh lindungi kita. Subhanallah. Sebab itu dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan daripada bisikan jin dan syaitan. Dan kita mohon perlindungan daripada bisikan jahat manusia. Ramai manusia yang tak mahu kita berubah. Ramai manusia yang munafik. Ramai manusia yang fasik, yang selalu buat maksiat, memujuk manusia lain buat maksiat juga. Ramai influencer, ramai artis, ramai orang berpengaruh, mempengaruhi ramai orang untuk buat maksiat. Dengan pakaiannya, dengan penampilannya, dengan produk-produk yang dia jualnya. Ramai manusia yang mengajak manusia melakukan kejahatan. Jadi dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan minal jinnati wan nas. Mohon perlindungan daripada jin dan manusia. Dan surah Al-Falaq, Allahu Akbar, mohon perlindungan daripada kegelapan malam, daripada kejahatan makhluk, daripada orang yang berdengki, izah, hasad. Orang dengki ramai, tapi yang bahaya bila dia melakukan kedengkian. Dia sebarkan fitnah, dia pergi jumpa bomoh, dia buat mantra sendiri. Sebab itu dalam firman wa'auzubikan dalam surah Al-Falaq disebutkan daripada orang yang dengki apabila melakukan kedengkian. Kemudian kita mohon perlindungan daripada apa? Sihir, daripada wanita-wanita sihir ataupun ahli-ahli sihir. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan perkongsian yang tidak dirancang, memang spontan, saya minta tim ready, Ustazah nak buat perkongsian. Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dikongsikan memberi manfaat, memberikan suntikan, memberikan kekuatan untuk kita istiqamah. Kalau kita tak mampu buat amal soleh, bangun malam, nak sedekah banyak-banyak, nak pergi berjihad, kurang-kurangnya kita berjihadlah melawan hawa nafsu. Jaga solat 5 waktu, jaga zikir-zikir paling utama. Siapa yang nak tambah zikir-zikir lain, silakan.
nak tambah la haula wala, siapa nak zikir lain-lain semua silakan, ada banyak zikir, ada banyak doa. Namun sekiranya tak mampu, sangat lemah dalam buat amal soleh dan sebagainya, jaga yang tu pun itu basic yang sangat hebat kalau kita dapat jaga, itu basic. Siapa yang tambah itu lebih afdal. Kan sampai zikir ribu-ribu, ratus-ratus subhanallah, itu sangat hebat, masya-Allah. Dan sebagai penutup muslimin muslimat sekalian, saya ingin mengajak untuk melakukan ibadah korban, masya-Allah, bersama dengan kami. Dan sila tekan nombor telefon yang dikongsikan. Sila tekan nombor telefon yang dikongsikan untuk melakukan ibadah korban. Ibadah korban, masya-Allah. Insya-Allah ibadah korban yang dianjurkan di bawah sahabat amal ke. Saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk bersama-sama kita ikhtiar bersungguh-sungguh, usaha juga untuk buat ibadah korban ni. Sebab dalam hadis Nabi, Nabi menyebutkan, ada tak kongsian tentang ibadah korban? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kuku, kan? Sesungguhnya, Masya Allah. Mana? Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar Aidil Adha manusia beramal dengan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah bila tiba hari Aidil Adha. Bila tiba hari Aidil Adha, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai. Maksudnya kalau kita zikir banyak ke, mungkin kita buat ibadah apa pun, baca Quran banyak-banyak, solat sunat, tapi ibadah yang paling Allah cintai melebihi ibadah-ibadah yang lain bila tiba Aidil Adha, iaitu mengalirkan darah daripada haiwan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk. Ini hadis Nabi, tuan-puan sekalian. Ia akan datang, haiwan korban yang kita korbankan di dunia ini, walaupun kita ambil satu bahagian saja, kita tak ambil satu ekor, kita ambil satu bahagian, ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan bulu, dengan kuku haiwan korban tersebut. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum titisan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Masa penyembelih nak sembelih tu, tuan-puan sekalian, nak sembelih, sebelum darah itu menitik, redha Allah sampai dulu kepada kita. Subhanallah. Dan setiap anggota korban ni, tanduk, bulu dan haiwan korban ni akan datang pada hari kiamat kelak untuk menjadi saksi. Tuan-puan sekalian, kita ada buat ibadah korban di bawah sahabat amal ke. Dan kalian pun tahu, siapa yang dah biasa mengikuti kita, Masya Allah, ini siapa yang nak buat ibadah korban, kamu kena tulis terbalik. Cuba tulis terbalik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, saya nak sebutkan, kami menyasarkan ibadah korban paling banyak di Malaysia. Walaupun orang berebut-rebut nak buat korban di luar negara, sebab korban luar negara jauh lebih murah, dalam 350, 320 dah dapat. Kemboja, Rohingya, semua tu, Afrika, memang saya betul. Di sana ramai orang fakir miskin, asnah dan sebagainya. Namun, sekiranya ada fakir miskin di negara kita, di Malaysia sendiri, maka memang afdal kita buat korban di dalam negara. Jadi kami menyasarkan paling kurang 1,000 ekor lembu ataupun kambing untuk kami dapat capai. Kita nak agihkan untuk setiap negeri di Malaysia. Tuan-puan sekalian, sahabat amal care ada aktivis seluruh Malaysia, NGO kita ada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia ada. Jadi kami menyasarkan satu negeri paling kurang dapat 10 ekor lembu. Dan kami memang dah ada senarai asnaf fakir miskin yang kami santuni yang berdaftar di bawah NGO Sahabat Amal Care. Jadi subhanallah, sebelum kita membantu dan membahagiakan asnaf fakir miskin luar negara, maka afdal kita utamakan dalam negara. Dan memang seperti tahun lepas, tak ramai yang nak berkorban dengan kami. Kami NGO Sahabat Amal Care bukan kejar volume, nak buat itu, nak buat ni. Kami tak ada tawaran, siapa yang buat korban dengan kami dapat hadiah itu, dapat hadiah ni, dapat les ke, dapat ni. Kami tak ada semua tu, tuan-puan sekalian. Apa yang kami dapat hasil daripada infak tuan-puan berkorban dengan kami, kami akan buat kerja amal, kerja dakwah. Ya, daripada ibadah korban tersebut, kos operasi ada sikit kami ambil. Tapi hasil daripada ibadah korban yang tuan buat dengan kami,
Duit tersebut kami akan masukkan kembali kepada NGO untuk kelangsungan kerja dakwah, kerja amal, kerja kebajikan. Jadi subhanallah, kami sangatlah mengharapkan, walaupun macam tahun lepas sikit je yang berkorban, buat korban dengan kami, sebab ramainya rakyat Malaysia buat di luar kerana harga murah. Kalau di luar RM350, tapi buat korban dalam negara Malaysia sampai 600 lebih satu bahagian, 700. Saya faham ramai tak mampu. Jadi seruan saya secara peribadi kepada yang mampu, afdallah kita ambil buat korban di dalam Malaysia. Kalau mampu lagi buat dua-dua. Dalam Malaysia pun buat, di luar Malaysia pun buat. Masya Allah. Jadi kami buka peluang untuk dua-dua, tuan-puan dimati Allah sekalian. NGO kami Sahabat Amal Care buat dua-dua. Kita ada buat korban dalam Malaysia dan di luar Malaysia. Luar Malaysia paling utama kita buat di Kemboja. Memang ramai fakir miskin yang sangat dahsyat di Kemboja. Yang kedua, kita akan buat juga kawasan fakir miskin asnaf yang kami ada aktivis. Saya memang ada aktivis di Indonesia. Kita akan beri juga lembu-lembu korban, kambing korban di kawasan fakir miskin di Indonesia. Saya memang ada kontak yang mana mereka hidup macam tahun 80-an, 70-an. Subhanallah, nak jumpa makan ayam ke daging ke memang setahun sekali. Mereka masih lagi tandas luar rumah dekat sungai, tak ada air lagi sampai ke rumah. Elektrik tak ada lagi, memang ramai lagi di kawasan-kawasan pedalaman Indonesia. Tapi kami ada ejen di sana yang kita hantar bantuan setiap bulan. Kadang 2 kali sebulan kalau dah lapar apa semua. Jadi di Indonesia pun kita akan linkkan sana, kita buat juga ibadah korban di sana. Dan mungkin kita buat juga di kawasan Thailand dan mungkin juga di Rohingya. Jadi sebab itu kita sebut dua. Bukan sebut Kemboja, ya, kita sebut dua. Iaitu satu dalam Malaysia, satu lagi di luar negara. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan doakanlah proses ibadah korban kita buat ni benar-benar mematuhi syariat, benar-benar kita buat untuk merasa berkorban, dan kami akan melaksanakan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya. Antara harga satu bahagian lembu medium, kalau di Malaysia, lembu sederhana 750. Kalau bahagian lembu large, lembu yang besar 900. Satu bahagian jumbo yang besar lagi 1200. Ada jenis-jenis lembu yang besar-besar ni. Kalau siapa yang nak buat korban satu ekor kambing, ini kambing yang sehat, yang gemuk ni 1200. Siapa yang nak biri-biri pun 1200. Semua ni ada, kami buat semua. Satu bahagian lembu kalau di luar negara 360. Lepas tu satu ekor kambing pula 800. Siapa yang nak buat luar negara 360 sahaja. Satu bahagian lembu, satu ekor kambing. Jangan buat perbandingan tuan-puan sekalian. Mungkin ada buat perbandingan. Ustazah, kenapa ibadah korban syarikat lain ataupun NGO lain 320, ada yang 290, ada yang buat 320 tuan-puan sekalian. Kami mencari binatang yang gemuk, bukan yang gemuk gedempo sangat. Maksudnya kita kena faham lembu ni ada berat dia. Kan kami alhamdulillah kita NGO kita dah selesai dah buat apa. Tolong ya, tim kita pun kena selalu komen nombor phone tu. Dia orang dah pin link. Ping tak boleh. Orang tak tengok pin. Tolong ya tim, bukan pin saja. Pin ramai orang tak tengok. Tapi tolong saja share je nombor telefon tu biar komen-komen memanjang biar orang nampak. Memang kita pin tapi tak ramai orang nampak pin tu. Ramai orang tak tahu. Jadi tolong balas komen orang tu dengan nombor telefon yang kita boleh tekan je terus direct dengan kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, lembu kita, bila saya terlibat dengan peladangan dengan lembu, dengan ternak lembu sendiri, kita ada ladang rumah yang masuk 1000 ekor lembu. Lembu ni ada kelas dia. Ada berat dia lebih kurang dalam berapa tan, berapa kilo, ini berapa kilo. Jadi harga memang beza. Ada lembu yang kita dengar, murahnya 2000. Tengoklah dia punya ringan berapa. Lembu yang medium pula berat dia berapa. Lembu yang ni pula berat dia berapa. Sebab itu harga tawaran untuk ibadah korban berbeza-beza. Ia bergantung kepada harga lembu tu. Jadi kami memilih lembu yang medium, paling rendah medium. Memang agak mahal daripada lembu small, lembu yang kecil, lembu yang ringan. Sebab apa? Kita nak biarlah ibadah korban yang kita buat, kita berikan yang tak mampu terbaik. Lembu yang baik, terbaik lagi ada. Yang harga 900, yang harga 800, yang jumbo, yang gemuk, yang besar, yang giant tu kan. Tapi tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya janganlah bagi yang paling rendah nilai dia.
Sebab itu insya-Allah lepas ni kita akan buat slot khas berkenaan dengan ibadah korban ni, masya-Allah. Jadi saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk melakukan ibadah korban bersama dengan NGO Sahabat Amal Care. Hasil daripada infak tuan-puan sekalian, sama ada buat ibadah korban ataupun hasil daripada kos operasi kita buat ibadah korban ini, kita akan kembalikan semula untuk kerja dakwah, kerja amal yang kita buat. Subhanallah. Jadi siapa yang nak ni, okey, ni ada ni. Malaysia, ini sebenarnya bukan Kemboja tapi luar negara. Ia bukan Kemboja saja. Kita akan buat juga di Malaysia dan juga di luar negara. Boleh baca tak ni? Masih terbalik tapi okeylah juga. Okey, Malaysia nombor telefonnya adalah boleh hubungi 0112090375. Okey, luar negara. Ustazah nak pen. Sebab bukan Kemboja saja. Kita buat ni, Ustazah nak tim kena alert bukan Kemboja saja. Terlalu ramai yang buat Kemboja. Terlalu ramai yang bagi infak Kemboja. Tapi ramai lagi asnaf fakir miskin, contohnya di mana? Di Rohingya. Lepas tu di mana? Di Thailand. Tak apa, kita ikhtiarlah macam mana nak cari orang belah sana. Okey, tapi di Indonesia tu memang saya ada. Kemboja luar negara. Tolong ya, aktifkan nombor phone tu, luar negara. Okey, untuk Malaysia ambil nombor 011-209-03735. 011 yang untuk luar negara 011-209-03745. Beza nombor 3 dengan nombor 4 saja. Boleh baca ya, tuan-puan sekalian? Subhanallah. Jadi mungkin kami tak ada tawaran seperti NGO ataupun ibadah-ibadah korban yang lain. Dapat itu, dapat ini. Tetapi masya-Allah, kita akan bagi sijil kepada semua orang. Itu wajib kita bagi. Kita bagi sijil semua orang. Kita akan bagi sijil tanda tangan saya, subhanallah, doa, sijil tu berserta dengan doa, berserta dengan tanda tangan. Secara rasmi anda telah melakukan ibadah korban dengan kita. Kita ada doakan juga dalam sijil tersebut, doa untuk ahli keluarga, dan kita akan sertakan kelebihan melakukan ibadah korban. Masya-Allah, kita akan bagi sijil kepada semua anda sebahagian daripada perjuangan ini. Masya-Allah. Jadi mungkin adalah juga hadiah sampingan daripada kami, tapi saya bukan nak jadikan hadiah tu sebagai tarikan. Itu hanya penghargaan saja. Saya bukan kata okey kalau korban ni dapat hadiah ni, tak. Saya nak supaya kita betul-betul buat korban ini kerana Allah. Buat korban ini sebab apa? Kita nak binatang korban ini menjadi saksi di mahsyar kelak. Kita nak dapat redha Allah sebelum darah itu menitik, dapat redha Allah. Jadi biarlah ibadah korban ini betul-betul buat kerana atas dasar ibadah betul-betul, bukan dikomersialkan, bukan sebab nak kaut keuntungan. Kami bukan nak keuntungan daripada ibadah korban ini. Kalaupun adalah keuntungan, ia akan kembali semula kepada gerak kerja dakwah dan kerja amal. Untuk kos operasi kerja dakwah, kerja amal yang kita lakukan secara konsisten, kita ada tim hampir 100 orang. Subhanallah. Kami nak ramaikan lagi tim dakwah supaya lebih ramai yang boleh pergi buat dakwah kepada non-Muslim dan kepada Muslim. Doakan. Alhamdulillah. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan Allah satukan kita di syurganya. Allah lindungi dan haramkan kita daripada nerakanya. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.